Negara-negara mempunyai pelbagai pilihan pembiayaan menerusi pinjaman. Terdapat beberapa jenis pinjaman dan bantuan kewangan yang disediakan. Setiap jenis pinjaman mempunyai tujuan yang berbeza dan disertakan dengan terma, syarat dan terdiri dari pemberi pinjaman yang berlainan. Pilihan ini berbeza daripada instrumen yang dipacu pasaran seperti bon kerajaan dan pinjaman bank komersial kepada pembiayaan konsesi daripada institusi pelbagai hala atau agensi bantuan dua hala. Pilihan pembiayaan bergantung pada keperluan negara, keadaan ekonomi dan akses kepada sumber modal yang berbeza kepada negara. 1. Bank Dunia. Tujuan: Bank Dunia memberi tumpuan terutamanya kepada projek pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesihatan dan pengurangan kemiskinan di negara berpendapatan rendah dan sederhana. Struktur pinjaman: Bank Dunia menyediakan pinjaman dan geran jangka panjang pada kadar faedah rendah kepada kerajaan. Ia meningkatkan sebahagian besar modalnya dengan menerbitkan bon dalam pasaran modal antarabangsa, tetapi pinjaman itu sendiri dibuat terus kepada negara. Pinjaman ini biasanya terikat dengan projek pembangunan khusus, dengan tumpuan pada hasil yang boleh diukur seperti meningkatkan sistem kesihatan, membina infrastruktur atau mempromosikan pendidikan. Pinjaman bersyarat. Pinjaman datang dengan syarat atau keperluan yang bertujuan untuk memastikan dana digunakan untuk tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dan diluluskan. Keadaan ini mungkin melibatkan pembaharuan tadbir urus, ketelusan dan pengawasan projek. Tadbir urus pelbagai hala, tidak seperti pinjaman negara ke negara. Projek Bank Dunia ditadbir oleh lembaga yang terdiri daripada negara-negara anggota dan keputusan dipengaruhi oleh pelbagai pihak berkepentingan, bukan hanya satu kerajaan tetapi kebanyakannya didorong oleh kepentingan ahli lembaga pengarah dan tidak semestinya sama dengan negara yang meminjam. Pinjaman itu disediakan dengan berselindung belakang rangka kerja yang menekankan pembangunan ekonomi dan pembasmian kemiskinan. Risiko dan pembayaran balik. Oleh kerana pinjaman adalah jangka panjang, jadual pembayaran balik biasanya fleksibel. Walau bagaimanapun, Bank Dunia menekankan pembangunan mampandan, mungkin menilai semula projek jika peminjam menghadapi masalah kewangan. 2. IMF, International Monetary Fund. Tujuan, fokus utama IMF ialah mengekalkan kestabilan kewangan global. Ia menyediakan pinjaman jangka pendek hingga sederhana kepada negara yang menghadapi krisis imbangan pembayaran, contohnya apabila negara bergelut untuk memenuhi kewajipan kewangan antarabangsa mereka, disebabkan isu seperti kekurangan mata wang, defisit perdagangan, krisis hutang, cuaca buruk atau ekonomi global yang merundum, atau apa jua lain sebabnya. Struktur pinjaman. Pinjaman IMF selalunya disediakan untuk menstabilkan ekonomi sesebuah negara, bukan untuk projek pembangunan. Pinjaman ini direka bentuk untuk menyokong negara dalam memulihkan kestabilan ekonomi, dengan menangani ketidakseimbangan fiskal dan membantu mereka mendapatkan semula akses kepada pasaran modal antarabangsa. Syarat pelarasan struktur. Pinjaman IMF biasanya disertakan dengan syarat ketat yang dikenali sebagai program pelarasan struktur. Syarat ini mungkin termasuk pembaharuan seperti mengurangkan perbelanjaan kerajaan, meningkatkan cukai, menstruktur semula hutang, meliberalisasikan perdagangan dan pasaran kewangan atau bahkan perubahan dalam dasar kerajaan, seperti menghentikan penggunaan baja dan racun perosak tanpa mengkaji dengan negara peminjam kesan jangka panjang pada negara meminjam seperti yang dilihat di Sri Lanka. Negara-negara yang menerima pinjaman IMF mesti bersetuju untuk melaksanakan pembaharuan ini, selalunya dengan semakan berkala oleh kaki tangan IMF untuk memastikan pematuhannya. Tadbir urus pelbagai hala, matlamat utamanya ialah penstabilan makroekonomi dan bukannya pembangunan. Seperti Bank Dunia, IMF ditadbir oleh negara anggota dan dilihat secara meluas didorong oleh kepentingan negara-negara barat. IMF bekerja secara lebih segera atau urgen supaya cepat menangani krisis kewangan negara peminjam tersebut. 3. Bon kerajaan. Definisi. Bon ialah sekuriti hutang yang diterbitkan oleh kerajaan, syarikat atau institusi untuk mendapatkan modal. Ia dijual kepada pelabur yang mengharapkan pembayaran faedah tetap dan pulangan prinsipal pada tarikh matang yang ditetapkan.
Sifat, bon ialah instrumen kewangan berasaskan pasaran. Apabila kerajaan atau syarikat korporat mengeluarkan bon, seperti bon shogun atau bon samurai dari Jepun, mereka mengumpul dana daripada kumpulan pelabur yang luas di pasaran awam, selalunya merentasi negara yang berbeza. Walaupun kedua-dua bon shogun atau bon samurai dikeluarkan di Jepun, bon samurai boleh dikeluarkan di Jepun oleh entiti bukan Jepun. Bon ini biasanya dikeluarkan oleh kerajaan asing, syarikat, atau institusi kewangan yang ingin mengumpul dana dalam pasaran Jepun, seperti kerajaan Malaysia menerbitkan bon samurai. Bon shogun diterbitkan di Jepun oleh entiti Jepun sahaja. Pasaran, bon boleh didagangkan di pasaran terbuka, bermakna pelabur asal boleh menjualnya kepada orang lain sebelum matang. Ini menambah likuiditi tunai dan fleksibiliti kepada pelabur bon. Pangkalan pelabur. Pelabur bon biasanya pelabur institusi seperti dana pencen, syarikat insurans atau institusi kewangan setempat atau global. Pelabur ini didorong oleh keuntungan daripada pembayaran faedah dan keuntungan modal. Peraturan. Penerbit bon mesti mematuhi peraturan kewangan negara tempat mereka mengeluarkan bon. Contohnya bon shogun dan samurai dari Jepun mesti mematuhi undang-undang kewangan Jepun. 4. Pinjaman negara ke negara. Contoh, Projek Belt Road Initiative atau BRI dari China. Definisi, pinjaman negara ke negara merujuk kepada pinjaman terus yang disediakan oleh satu kerajaan atau institusi yang disokong kerajaan kepada negara lain. Dalam kes BRI China, China meminjamkan wang terus kepada negara lain untuk membiayai projek infrastruktur. Sifat, ini ialah pengaturan pinjaman dua hala, kerajaan kepada kerajaan, biasanya dengan syarat khusus yang dirundingkan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Pinjaman tidak akan didagangkan dalam pasaran terbuka seperti bon dan selalunya disertakan dengan syarat tertentu, contohnya cagaran, tawaran perdagangan dan lain-lain. Pengaruh strategik dan politik. Pinjaman dari negara ke negara selalunya memberi kepentingan geopolitik dan strategik yang lebih luas kepada negara pemberi pinjaman tersebut. Sebagai contoh, pinjaman dari BRI China membantu mengembangkan pengaruh globalnya, mewujudkan laluan perdagangan dan menjamin akses kepada sumber semula jadi yang melangkaui hanya pulangan kewangan. China memberi tumpuan kepada projek-projek yang sudah ada pengalaman dan selesa. Ia jarang melibatkan diri dalam projek nasional seperti pertanian walaupun apabila negara tuan rumah memujuk, seperti yang dilihat di Pakistan. Syarat pembayaran balik. Pinjaman BRI selalunya dikaitkan dengan projek tertentu, di mana syarat pembayaran balik boleh diselaraskan berdasarkan keadaan ekonomi, dan kadangkala pinjaman dibayar balik dengan cara selain tunai, contohnya komoditi atau perkhidmatan. Sebagai contoh, China mengambil alih pengurusan salah satu pelabuhan yang dibiayainya di Sri Lanka apabila pendapatan pelabuhan tersebut tidak mencapai sasaran kewangan selama satu tempoh yang dipersetujui. Profil risiko. Jenis pinjaman ini boleh mempunyai risiko politik kerana perubahan dalam kerajaan atau ekonomi negara yang meminjam boleh menjejaskan pembayaran balik. Dalam sesetengah kes, pinjaman mungkin perlu dirundingkan semula atau dimaafkan jika negara peminjam menghadapi masalah hutang. Penstrukturan semula pinjaman ini dilakukan berdasarkan projek. 5. Pinjaman band perdagangan. Definisi. Ini adalah pinjaman yang diberikan oleh band perdagangan swasta kepada kerajaan atau perusahaan milik kerajaan. Band dari seluruh dunia menawarkan pinjaman kepada negara-negara, biasanya untuk projek infrastruktur, inisiatif pembangunan atau pembiayaan kecemasan. Syarat, kadar faedah biasanya lebih tinggi daripada pinjaman konsesi, seperti pinjaman band dunia, kerana band perdagangan adalah dipacu keuntungan dan mengambil kira risiko yang lebih tinggi apabila memberi pinjaman kepada negara yang mempunyai penarafan kredit yang lebih rendah. Risiko. Pinjaman ini biasanya adalah jangka pendek dan boleh tertakluk kepada syarat pembayaran balik yang lebih ketat. Jika negara bergelut untuk membayar balik, mereka mungkin menghadapi kos pembiayaan semula yang lebih tinggi. Contoh, pada masa lalu, negara seperti Argentina dan Greece telah banyak meminjam daripada band perdagangan. 6. Bon kerajaan berdaulat. Definisi.
Daripada meminjam daripada satu pemberi pinjaman, sesebuah negara boleh mengeluarkan bon berdaulat serupa dengan bon samurai dalam pasaran modal antarabangsa. Bon ini dijual kepada pelabur swasta atau institusi kewangan asing atau domestik dan mesti dibayar balik dengan faedah pada tarikh matang yang ditetapkan. Syarat, bon boleh diterbitkan dalam mata wang tempatan atau mata wang asing. Contoh termasuk dolar Amerika Syarikat, euro, yen. Kadar faedah atau hasil bon ini bergantung pada penarafan kredit negara dan risiko yang dirasakan. Risiko. Bon berdaulat mendedahkan negara kepada risiko mata wang jika diterbitkan dalam mata wang asing dan risiko kadar faedah. Negara yang mempunyai hutang yang lebih tinggi atau ekonomi yang tidak stabil mungkin menghadapi kos pinjaman yang tinggi. Bon berdaulat biasanya dianggap sebagai bon bebas risiko kerana kerajaan boleh menaikkan cukai atau mencipta mata wang tambahan untuk menebus bon pada tarikh kematangan. Di Amerika Syarikat, bon perbendaharaan, Treasury Bonds, amat popular dan diterbitkan oleh Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat. Contoh, negara seperti Brazil, Afrika Selatan dan Turki kerap mengeluarkan bon berdaulat untuk membiayai perbelanjaan kerajaan atau projek pembangunan. 7. Ban Pembangunan Pelbagai Hala, MDB. Selain Bank Dunia, terdapat beberapa ban pembangunan serantau yang menawarkan pinjaman kepada negara. Bank Pembangunan Afrika, AFDB memberi tumpuan kepada penyediaan bantuan kewangan dan teknikal kepada negara-negara Afrika. Bank Pembangunan Asia, ADB menyokong pembangunan ekonomi dan sosial di Asia melalui pinjaman dan geran dengan faedah rendah. Bank Pembangunan Antara Amerika, IDB menyediakan bantuan serupa untuk negara Amerika Latin dan Caribbean. Bank Pelaburan Eropah, EIB memberi pinjaman terutamanya kepada negara Eropah, selalunya untuk projek infrastruktur yang besar. Syarat, pinjaman daripada MDB selalunya datang dengan kadar konsesi, bermakna kadar faedah yang lebih rendah daripada apa yang ditawarkan oleh pasaran swasta dan biasanya terikat dengan matlamat pembangunan khusus infrastruktur, pendidikan, kesihatan, bergantung pada keperluan ahli bank. Risiko. Negara peminjam mesti mematuhi peraturan tadbir urus MDB, termasuk syarat yang terikat dengan pinjaman seperti sosial, alam sekitar, pembaharuan tadbir urus atau perubahan dalam dasar kerajaan. 8. Agensi Kredit Eksport, ECA. Definisi. Agensi kredit eksport ialah institusi yang disokong kerajaan yang membantu membiayai perdagangan antarabangsa barangan dan perkhidmatan dengan menyediakan pinjaman, jaminan atau insurans kepada kerajaan atau syarikat asing. Tujuan, ECA menyediakan pinjaman yang membolehkan negara membeli barangan dan perkhidmatan, seperti jentera atau infrastruktur, dari negara asal pemberi pinjaman. Pinjaman ini digunakan untuk memudahkan ekspor dari negara pemberi pinjaman. Contohnya, Bank Ekspor-Import Amerika Syarikat, XIM Bank menyediakan pinjaman kepada pembeli asing barangan dan perkhidmatan Amerika Syarikat. Kewangan Ekspor UK, UKEF, dan China Ekspor-Import Bank juga menyediakan perkhidmatan dan syarat yang serupa. Risiko. Negara yang menerima pinjaman ini mesti menggunakannya untuk membeli barangan atau perkhidmatan tertentu dari negara asal pemberi pinjaman, menghadkan fleksibiliti mereka yang meminjam. 9. Pinjaman konsesi. Definisi. Ini adalah pinjaman yang datang dengan syarat yang lebih menguntungkan daripada pinjaman pasaran, seperti kadar faedah yang rendah dan tempoh tangguh yang lebih lama. Ia biasanya disediakan oleh organisasi antarabangsa, negara-negara maju, atau MDB kepada negara membangun. Tujuan, selalunya digunakan untuk menyokong projek pembangunan atau bantuan krisis di negara berpendapatan rendah. Contoh, Persatuan Pembangunan Antarabangsa, IDA, sebahagian daripada Bank Dunia, menyediakan pinjaman konsesi kepada negara-negara termiskin di dunia. Risiko. Pinjaman ini cenderung mempunyai keadaan yang lebih lembut tetapi memerlukan negara untuk memenuhi sasaran pembangunan atau pembaharuan tadbir urus. 10. Pinjaman Kelab Paris dan Kelab London, penstrukturan semula hutang. Kelab Paris,
Ini ialah sekumpulan negara pemiutang kaya yang bekerjasama untuk menyediakan penstrukturan semula hutang atau pelepasan kepada negara membangun yang mengalami masalah kewangan. Negara berunding dengan ahli Kelab Paris untuk melanjutkan tempoh pinjaman, mengurangkan kadar faedah atau menyusun semula hutang mereka untuk mengelakkan kemungkiran. Kelab London, sama seperti Kelab Paris, tetapi melibatkan pemiutang komersial, contoh, bank swasta, menawarkan penstrukturan semula hutang kepada negara atau syarikat yang berhutang wang kepada pemberi pinjaman swasta. Tujuan, rundingan ini selalunya berlaku apabila sesebuah negara tidak dapat memenuhi obligasi pembayaran balik hutangnya dan perlu menyusun semula atau menjadualkan semula hutangnya. Risiko, penyusunan semula datang dengan kemungkinan akibat politik dan ekonomi, seperti perubahan dalam dasar kerajaan atau pembaharuan sebagai sebahagian daripada perjanjian penstrukturan semula. Pengaruh strategik dan politik, pinjaman dari negara kaya selalunya memberi kepentingan geopolitik dan strategik yang lebih luas kepada negara pemberi pinjaman tersebut, seperti pinjaman projek dari BRI. Pinjaman dari kelab-kelab ini membantu mengembangkan pengaruh globalnya, mewujudkan laluan perdagangan dan menjamin akses kepada sumber semula jadi, yang melangkaui hanya pulangan kewangan. 11. Pinjaman sektor swasta. Definisi. Negara kadangkala meminjam terus daripada institusi sektor swasta, terutamanya untuk projek perkongsian awam swasta, PPP, dalam bidang seperti infrastruktur, tenaga dan pengangkutan. Tujuan, pelabur swasta membiayai sebahagian daripada projek sebagai pertukaran untuk bahagian hasil atau keuntungan masa hadapan. Pinjaman ini mungkin datang daripada bank, dana pelaburan atau firma ekuiti swasta. Risiko, pinjaman ini biasanya lebih mahal dan kegagalan untuk membayar balik boleh mengakibatkan kemungkinan atau kelewatan projek, menjejaskan prospek pelaburan masa hadapan. Contoh, untuk membina jalan raya betul yang pendek, menyambungkan kawasan di antara daerah dalam satu negeri. Kerajaan mungkin akan menyediakan tanah dan swasta akan membina dan menyelenggarakan tol dan jalan tersebut. 12. Bantuan garis miring pinjaman dua hala daripada agensi pembangunan. Definisi. Banyak negara kaya memberikan bantuan atau pinjaman dua hala secara terus kepada negara membangun melalui agensi pembangunan mereka sendiri. Contohnya termasuk tetapi tidak terhad kepada seperti Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat, USAID. Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun, JPERTAMA-CA. Bank Pembangunan Jerman, KfW. Tujuan, pinjaman ini boleh dikaitkan dengan projek tertentu, infrastruktur, pendidikan, atau sebahagian daripada matlamat pembangunan yang lebih luas. Risiko, selalunya, pinjaman ini disertakan dengan rentetan politik atau diplomatik yang memerlukan negara peminjam untuk menyelaraskan dasarnya dengan kepentingan pemberi pinjaman. NGO sering disediakan dan digunakan untuk menyalurkan bantuan ini. Berikut adalah pecahan hutang luar negara mengikut jenis instrumen, seperti bon samurai, sukuk, pinjaman daripada Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, pinjaman negara ke negara atau dua hala seperti BRI atau Jepun. Pinjaman berbeza antara negara-negara serantau ASEAN adalah berdasarkan dasar ekonomi, keperluan pembangunan, kemampuan dan akses kepada pasaran modal antarabangsa masing-masing. Berikut ialah gambaran keseluruhan komposisi hutang luar negara bagi beberapa negara ASEAN utama. 1. Indonesia. Indonesia mempunyai gabungan pelbagai sumber pinjaman luar, memanfaatkan kedua-dua pasaran modal global dan institusi pelbagai hala. Bon samurai, kira-kira 5-10% daripada hutang luar negeri. Indonesia telah menerbitkan bon samurai secara berkala dengan kadar faedah yang menggalakkan kerana kekuatan ekonomi dan hubungannya rapat dua hala dengan negeri Jepun. Sukuk merangkumi kira-kira 10-15%. Sebagai negara majoriti Muslim terbesar di dunia, Indonesia adalah antara pemain utama dalam pasaran sukuk, menerbitkan bon Islam domestik dan antarabangsa. Pinjaman Bank Dunia merangkumi sekitar 5-10%. Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia untuk projek pembangunan,
terutamanya dalam sektor seperti pengurangan kemiskinan, pendidikan dan infrastruktur. Pinjaman pertama IMF kecil dan boleh diabaikan, 1%. Sejak krisis kewangan Asia 1997, Indonesia tidak banyak bergantung kepada IMF untuk pembiayaan, sebaliknya memilih pinjaman berasaskan pasaran seperti pengeluaran bon. Pinjaman ADB atau Bank Pembangunan Asia merangkumi kira-kira 5 ke 10%. ADB telah membiayai banyak projek pembangunan di Indonesia, termasuk projek berkaitan infrastruktur dan kelestarian alam sekitar. Pinjaman dua halal lain, kira-kira 5 ke 10%. Indonesia telah menarik pelaburan dan pinjaman yang besar dari China, terutamanya untuk projek inisiatif Belt and Road seperti kereta api berkelajuan tinggi Jakarta-Bandung. 2. Thailand. Portfolio hutang luar negeri Thailand mencerminkan pasaran kewangan yang agak maju dan kestabilan ekonominya. Bon Samurai merangkumi sekitar 5% hutang luar negaranya. Thailand juga telah menerbitkan bon Samurai, walaupun ia lebih bergantung kepada sumber pembiayaan domestik. Sukuk kecil dan boleh diabaikan, 1%. Sebagai sebuah negara yang majoritinya beragama Buddha, Thailand tidak mengeluarkan sukuk secara kerap, walaupun ia telah meneroka kewangan Islam sedikit sebanyak. Pinjaman Bank Dunia, kira-kira 3 ke 5%. Thailand telah menghadkan pinjaman daripada Bank Dunia kerana ia telah menjadi lebih berdikari dalam membiayai pembangunannya. Pinjaman pertama IMF boleh diabaikan, 1%. Selepas krisis kewangan Asia, Thailand telah mengurangkan pergantungan kepada sokongan IMF. Pinjaman ADB atau Bank Pembangunan Asia kira-kira 3 ke 5%. ADB atau Asia Development Bank membiayai projek dalam sektor seperti tenaga yang boleh diperbaharui dan pengangkutan. Pinjaman dua halal lain merangkumi kira-kira 5 ke 10%. Thailand telah meminjam daripada negara seperti Jepun dan China untuk pembangunan infrastruktur, termasuk pembinaan rangkaian rel keretapi dan projek tenaga yang boleh diperbaharui. 3. Vietnam. Vietnam, sebagai ekonomi yang berkembang pesat, mempunyai profil pinjaman luar yang bercampur-campur. Bon Samurai, kira-kira 5%. Kehadiran Vietnam dalam pasaran bon Jepun semakin meningkat. Vietnam mengeluarkan bon Samurai untuk membiayai pelbagai projek infrastrukturnya. Sukuk boleh diabaikan, 1%. Sebagai negara bukan Islam, Vietnam jarang sekali mengeluarkan sukuk. Pinjaman Bank Dunia merangkumi kira-kira 5 ke 10%. Vietnam ialah penerima utama pinjaman Bank Dunia yang telah digunakan untuk membiayai projek dalam bidang seperti pendidikan, pengangkutan, tenaga dan pembasmian kemiskinan. Pinjaman pertama IMF boleh diabaikan, 1%. Vietnam tidak bergantung kepada pinjaman IMF sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Sebaliknya memfokuskan kepada pinjaman daripada sumber-sumber lain seperti bon Samurai dari Jepun. Pinjaman ADB atau Bank Pembangunan Asia kira-kira 5 ke 10%. ADB ialah rakan kongsi utama dalam membiayai projek infrastrukturnya dan tenaga berskala besar di Vietnam. Pinjaman dua halal lain, kira-kira 5 ke 10%. Vietnam telah meminjam daripada China untuk membiayai projek infrastruktur strategiknya, tetapi mengekalkan pendekatan berhati-hati kerana kebimbangan geopolitik. 4. Filipina. Filipina mempunyai pelbagai instrumen hutang luar negeri, mencerminkan hubungan ekonominya dengan pasaran global dan rakan kongsi pembangunan. Bon Samurai merangkumi sekitar 5 ke 10% jumlah hutang luar negaranya. Filipina kerap mengeluarkan bon Samurai untuk mengambil kesempatan daripada kadar faedah Jepun yang menggalakkan. Sukuk boleh diabaikan, 1%. Sebagai sebuah negara yang majoritinya beragama Kristian, Filipina tidak mengeluarkan sukuk. Pinjaman Bank Dunia merangkumi sekitar 5 ke 10%. Filipina ialah rakan kongsi utama Bank Dunia yang menyokong projek-projek berkaitan infrastruktur, pembasmian kemiskinan dan pemulihan bencana.
Pinjaman pertama IMF boleh diabaikan 1%. Filipina tidak bergantung kepada pinjaman IMF dalam beberapa tahun kebelakangan ini, walaupun ia terlibat dengan IMF semasa krisis kewangan Asia dulu. Pinjaman ADB atau Ban Pembangunan Asia kira-kira 5 ke 10%. Filipina bekerjasama rapat dengan ADB untuk membiayai projek infrastruktur, kesediaan menghadapi bencana dan pendidikan. Pinjaman dua halal lain kira-kira 5 ke 10%. Filipina telah menarik dana besar daripada China untuk projek BRI, terutamanya dalam pembangunan infrastruktur, tetapi ia telah berhati-hati untuk menanggung terlalu banyak hutang China. Kebelakangan ini, Filipina telah menatalkan projek kereta api berkelajuan tinggi dari China. 5. Singapura. Singapura mempunyai kedudukan yang unik dalam ASEAN kerana secara amnya tidak banyak bergantung kepada pinjaman luar untuk pembangunan walaupun atas kertas. Singapura adalah negara berhutang paling besar di kalangan negara-negara ASEAN. Keunikan hutang Singapura akan dihuraikan di segmen berikutnya di video ini. Jangan terlepas menontoni video ini ke penghujungnya. Bon samurai, sukuk, pinjaman pelbagai hala boleh diabaikan 1%. Singapura adalah negara pemberi pinjaman dan jarang memerlukan hutang luar negara. Sebaliknya bergantung pada simpanan domestik yang luas, hasil kerajaan dan sektor kewangannya yang kukuh untuk pembiayaannya. Pinjaman dua hala boleh diabaikan 1%. Secara amnya, Singapura biasa membiayai projeknya tanpa pinjaman dari luar yang ketara, walaupun ia terlibat dalam kerjasama kewangan strategik dengan negara-negara lain. 6. Malaysia. Bon Samurai merangkumi kira-kira 5 ke 10% daripada hutang luar negaranya. Bon Samurai ialah bon denominasi mata wang Jepun iaitu yen yang diterbitkan di Jepun. Pengeluaran bon Samurai adalah antara pilihan utamanya sebagai cara yang berkesan untuk mengumpul dana. Terbitan terbaru pada 2019 berjumlah 200 bilion yen, kira-kira 1.8 bilion dolar mata wang Amerika Syarikat, menawarkan kadar faedah yang amat rendah. Sukuk merangkumi sekitar 10 ke 15% daripada jumlah hutangnya. Malaysia, sebagai peneraju dalam kewangan Islam, kerap mengeluarkan sukuk di pasarannya sendiri dan antarabangsa, terutama di negara-negara Asia Barat. Bon ini patuh syariah dan selalunya diterima baik oleh pelabur dari negara-negara Islam lain yang mempunyai permintaan yang kukuh dan ketara untuk sukuk. Pinjaman Bank Dunia kurang daripada 5% daripada hutang luar negara. Malaysia telah menghadkan peminjaman daripada Bank Dunia. Dari segi sejarah, Bank Dunia telah menyediakan dana untuk projek pembangunan khusus dalam sektor seperti pendidikan, infrastruktur dan kesihatan awam. Walau bagaimanapun, pembangunan ekonomi Malaysia telah mengurangkan pergantungan kepada Bank Dunia sebagai pembiayaan utamanya. Pinjaman IMF boleh diabaikan 1%. Malaysia telah mengelak daripada meminjam daripada IMF dalam beberapa dekad kebelakangan ini, terutamanya selepas krisis kewangan Asia 1997 ke 1998, apabila Malaysia memilih untuk melakarkan laluan pemulihannya sendiri. Orang Malaysia pasti tahu sebabnya. Tiada pinjaman semasa yang ketara daripada IMF, kerana Malaysia lebih memilih pilihan lain untuk peminjaman antarabangsanya. Pinjaman ADB atau Ban Pembangunan Asia merangkumi kira-kira 5 ke 10% daripada hutang luar negaranya. Malaysia kadang-kadang menggunakan pinjaman ADB, terutamanya untuk projek infrastruktur yang besar. Pembiayaan ADB biasanya disertakan dengan syarat yang menguntungkan, dan pinjaman ini selalunya disasarkan kepada sektor seperti infrastruktur, tenaga dan kemampanan alam sekitar. Pinjaman dua halal lain merangkumi sekitar 5 ke 10% daripada hutang luar negaranya. Malaysia telah terlibat dalam peminjaman dua hala dengan negara seperti China, terutamanya berkaitan dengan projek inisiatif BRI, seperti Laluan Rel Pantai Timur, ECRL, yang ditangguhkan sementara tetapi masih aktif dan diteruskan. Projek Laluan Rel Pantai Timur, ECRL,
sudah mencatat kemajuan keseluruhan sebanyak 70% setakat Julai 2024. Kesimpulan, seperti yang dipaparkan, peratusan hutang negara-negara mencerminkan strategi ASEAN untuk mempelbagaikan sumber pinjamannya sambil mengurangkan pergantungan kepada mana-mana satu instrumen pinjaman luar negara sahaja. Indonesia, Malaysia dan Filipina lebih aktif dalam menerbitkan bon samurai yang mendapat manfaat daripada pasaran modal antarabangsa melalui negara Jepun. Indonesia dan Malaysia lebih aktif dalam mengeluarkan bon sukuk. Bon ini adalah patuh syariah dan selalunya diterima baik oleh pelabur-pelabur negara Islam yang lain, khususnya dari Asia Barat, di mana terdapat permintaan yang ketara dan kukuh untuk produk kewangan patuh syariah. Vietnam dan Filipina lebih banyak bergantung kepada pinjaman Bank Dunia dan ADB untuk projek pembangunan. Terdapat peningkatan ketara pengeluaran bon samurai oleh Vietnam dan dijangka akan mengurangkan pergantungannya untuk meminjam dari Bank Dunia di masa akan datang. BRI. Pembiayaan melalui pinjaman dari BRI merupakan sumber pinjaman yang semakin meningkat di kalangan negara-negara ASEAN, khususnya untuk pembangunan infrastruktur pembangunan strategik di negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, Kambodia, Myanmar dan Filipina. Sila ambil perhatian bahawa data ini dikumpulkan dari pelbagai sumber di internet ini hanyalah anggaran umum untuk memberi gambaran luas bagaimana secara amnya hutang distrukturkan di rantau ini. Kebanyakan anggaran yang dikongsi adalah berdasarkan arah aliran dan data sejarah yang tersedia daripada sumber-sumber daripada internet hingga akhir tahun 2023. Ia bukanlah data semasa yang tepat tetapi mencerminkan corak atau trend sejarah strategi peminjaman dan pembiayaan yang digunakan oleh negara-negara ASEAN. Peratusan sebenar mungkin berubah mengikut masa bergantung pada terbitan bon baharu, perubahan dalam perjanjian pinjaman, keadaan ekonomi, keadaan pasaran modal antarabangsa dan keadaan geopolitik semasa. Untuk mendapatkan angka yang paling terkini dan tepat bagi setiap hutang luar negara dan pecahan sumber, anda perlu merujuk laporan terkini daripada Kementerian Kewangan atau Bank Pusat setiap negara, yang biasanya akan menerbitkan pecahan hutang kerajaan setiap tahun atau suku tahunan. Sumber-sumber lain termasuk daripada institusi kewangan antarabangsa seperti Bank Dunia, IMF atau Bank Pembangunan Asia, ADB, yang menerbitkan laporan mengenai kemampanan hutang dan pengaturan pembiayaan. Agensi penarafan kredit atau penyedia data kewangan global seperti Moody's, Fitch dan S&P Global, yang menjejaki terbitan hutang kerajaan dan trend dalam peminjaman juga boleh digunakan. Penarafan kredit dari sumber-sumber sebegini sebenarnya memberi kesan yang besar kepada harga bon pengeluaran negara-negara. Orang awam harus faham impak sebenar agensi penarafan kredit atau penyedia data kewangan global seperti Moody's, Fitch dan S&P Global kepada negara. Walaupun agensi-agensi ini dilihat sebagai mewujudkan level playing field untuk kewangan global, seperti IMF, agensi-agensi lebih fokuskan mengekalkan kestabilan kewangan global dan kurang memberi perhatian kepada negara individu. Negara-negara patut mengambil kira keadaan negara sendiri bila membina polisi kewangan masing-masing. Sebagai orang Malaysia, saya harap kerajaan akan terus menekankan polisi subsidi secara bijak walaupun agensi penarafan kredit menekankan pentingnya pengurangan jumlah tanggungan subsidi negara. Pendapat pendirian saya ialah nilai-nilai timur tidak sama dengan nilai-nilai barat, tetapi saya aku bahawa sistem kewangan sekarang masih terikat rapat dengan nilai-nilai barat. Kebijaksanaan kerajaan memerintah patut menyimbangi keadaan ini. Salah satu video channel ni yang diterbitkan bulan Julai 2024 sudah mengalami topik ini. Video tersebut memberi butiran sejarah kewangan dan evolusinya dari tamadun Babilonia lagi. Berbalik kepada hutang Singapura. Di atas kertas, Singapura mempunyai hutang asing terbesar di Asia Tenggara. Fakta ini harus difahami dalam konteksnya. Dalam pengertian tradisional hutang negara, Singapura tidak mempunyai hutang asing terbesar di Asia Tenggara walaupun angka hutang luar negaranya yang tercatat di atas kertas sangat besar. Sebab angka hutang luar negara Singapura yang tinggi di atas kertas adalah berkaitan dengan struktur kewangannya yang unik, yang boleh mengelirukan ramai orang tanpa konteks. Hutang luar Singapura sangat besar, kira-kira 170% daripada GDP atau KDN-nya,
tetapi ini adalah kerana Singapura ialah sebuah hub kewangan global. Sebahagian besar daripada hutang luar negara ini datang daripada deposit dan pinjaman antara institusi kewangan, pelaburan asing dan pinjaman korporat. Ini tidak semestinya hutang kerajaan itu sendiri. Hutang luar negara Singapura yang tinggi mencerminkan statusnya sebagai hub kewangan di mana transaksi global mengalir melalui negara. Sebahagian besar daripada hutang ini dipegang oleh syarikat swasta dan institusi kewangan dan bukannya kerajaan. Kerajaan Singapura sebenarnya menjalankan lebihan belanjawan hampir sepanjang tahun dan tidak terlalu bergantung kepada pinjaman untuk membiayai perbelanjaannya. Kebanyakan hutang yang dilaporkan terdiri daripada pinjaman antara bank jangka pendek dan urus niaga kewangan lain dan bukannya hutang kerajaan tradisional. Akibat statusnya sebagai hub kewangan, hutang asing Singapura kelihatan tinggi di atas kertas kerana peranannya sebagai pusat kewangan antarabangsa, tetapi kerajaan Singapura sendiri tidak memikul beban hutang asing yang besar berbanding ekonominya. Singapura sudah mencapai status infrastruktur dan pembangunan yang matang dengan kedudukan fiskalnya yang kukuh, tidak seperti negara-negara lain di rantau ini. Indonesia, Vietnam dan Filipina cenderung mempunyai hutang asing yang lebih tinggi berbanding Singapura kerana negara-negara ini meminjam secara luaran untuk membiayai projek infrastruktur dan inisiatif pembangunannya. Indonesia mempunyai salah satu tahap hutang luar negara tertinggi di rantau ini, terutamanya disebabkan pergantungannya pada bon asing, contohnya sukuk global, bon samurai, serta pinjaman daripada institusi kewangan antarabangsa seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, ADB. Malaysia juga mempunyai jumlah hutang yang ketara, sebanyak 60-65% dari GDP atau KDN-nya. Sebanyak 70% hutangnya adalah hutang dalam negara. Malaysia mengeluarkan sekuriti kerajaan terutamanya kepada pelabur tempatan untuk membiayai projek infrastruktur dan inisiatif pembangunannya. Dari segi sejarahnya, Bank Dunia telah menyediakan dana pinjaman untuk projek pembangunan khususnya dalam sektor seperti pendidikan, infrastruktur dan kesihatan awam. Hutang dalam negara diperoleh terutamanya melalui instrumen seperti Sekuriti Kerajaan Malaysia, MGS, dan terbitan Pelaburan Kerajaan Malaysia Lestari Sukuk, MG2, yang diterbitkan dalam pasaran domestik, menggunakan mata wang ringgit Malaysia.